5 perkara itu saja. Jadi boleh jadi di situ ragu-ragu ataupun salah faham dengan maksud hadis buniyal Islam ala 5. Jadi Imam Bukhari seterusnya hendak menyatakan babu umuril iman. Maksudnya iman ni, Islam ni tidak setakat 5 rukun itu sahaja. Itu pokok utama, dan amalan-amalan yang lain masih ada lagi berkaitan dengan iman itu. Jadi itu yang Imam Bukhari nak menyatakan dengan terjemahan bab babu umuril iman di sini. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Bukannya kebaikan-kebaikan itu hanya kamu menghadap muka-muka kamu ke arah timur dan barat. Jadi biasanya orang Nasara bila mereka sembah, mereka menghadap ke arah masyriq, dan orang Yahud dia ke arah maghrib. Jadi dengan hanya amalan yang menghadap muka ke arah masyriq dan maghrib, bukan itu hanya dianggap kebaikan, tidak. Jadi maksudnya ayat ini, bila Allah Subhanahu wa ta'ala ubahkan kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Baitullah, masa itu kaum Yahud dan Nasara mereka bising. Jadi mereka anggap menghadap masyriq maghrib itulah yang kebaikan. Jika itu turun ayat ini, dan Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu, walakin dan birra, dan akan tetapi al-birra ay sahibul birri, sahibal birri, tuan yang punya kebaikan adalah man amana billah, mereka yang beriman benar-benar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, taat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wal yaumil akhir, dan beriman dengan hari akhirat, hari kiamat, wal malaikati wal kitabi wan nabiyina, beriman dengan malaikat, kitab, dan juga nabi anbiya, wa atal mala ala hubbihi dawil qurba, dan memberikan harta berdasarkan kasih sayang terhadap kerabat dekat, dawil qurba, wal yatama, dan juga anak-anak yatim, wal masakina, dan mereka yang miskin, wa banis sabil, dan musafir, wasailin, dan mereka yang berhajat meminta-minta, wa fil riqabi, dan juga menggunakan harta untuk memerdekakan hamba sahaya, wa aqamas salata wa atas zakata, dan mereka yang mendirikan sembahyang, membayar zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan mereka yang menyempurnakan janji mereka apabila mereka berjanji, wasabirina fil ba'sa'i, dan juga yang mempunyai kebaikan di mereka yang bersabar fil ba'sa'i, ketika mengalami kesempitan, wadharra'i, dan juga ketika mengalami kemelaratan, wahinal ba'si, dan juga bersabar ketika mengalami kesulitan ataupun menghadapi peperangan. Ulaika alladzina sadaqu, mereka lah dikira mereka yang benar, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka lah mereka yang mempunyai takwa. Qad aflahal mu'minun, al-ayah, sesungguhnya orang-orang yang beriman telah pun berjaya, telah pun mendapat kejayaan. Jadi
pendapat daripada setengah yang syarah hadis. Mereka kata Imam Bukhari selepas daripada ayat laisal birra an tuwallu di sini masukkan qad aflahal mu'minun di sebagai tafsir bagi al-muttaqun yang ada pada ayat dulu, iaitu wa ulaika humul muttaqun. Jadi berdasarkan ayat ini Imam Bukhari masukkan amalan-amalan yang dikehendaki bagi seorang mukmin, dan amalan-amalan ini dianggap mukammilatul iman, yang menyempurnakan iman. Dan juga daripada ayat ini Imam Bukhari hendak menolak pendapat Murji'ah, yang mana Murji'ah kata asalkan seseorang itu beriman, tidak perlu dia itu beramal, beribadat, dan kalau dia buat dosa pun tak apa, tidak menjadi mudarat bagi iman. Jadi Imam Bukhari daripada terjematul bab ini dan ayat yang ada di bawah terjematul bab ini, Imam Bukhari nak menolak pendapat Murji'ah. Maksudnya bagi ahli sunnah wal jamaah, iman mempunyai perkara-perkara yang ada kaitan dengan iman. Maksudnya setelah beriman, seseorang mukmin perlu laksana amalan-amalan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala suruh, dan juga perlu tinggalkan perkara-perkara yang mana Allah dan Rasul larang, supaya orang Islam itu menjadi muttaqi dan juga menjadi muflih yang berjaya. Jadi seperti mana saya dah cerita dulu, daripada banyakkan terjematul bab dan hadis-hadis bab, Imam Bukhari akan menolak pendapat Murji'ah, dan ada setengah-setengah tempat dia akan menolak pendapat Mu'tazilah. Tapi banyaknya dia menolak pendapat Murji'ah, sebab fahaman Murji'ah ni lebih bahaya daripada fahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah dia anggap orang buat dosa besar ni akan masuk neraka, mukhlid finnar, kekal dalam neraka. Jadi orang Mu'tazilah biasanya dia takut buat dosa, dia akan buat amal ibadat. Orang Murji'ah ni fahaman dia kira asalkan beriman, buat dosa pun tak apa, tidak buat amal ibadat pun tak ada masalah, asal ada iman masuk syurga. Jadi bagi Murji'ah ni ringan, dia tidak akan cara dengan amalan-amalan. Jadi yang mempunyai fahaman Murji'ah ni, dia setakat beriman saja, dia nak amal ibadat dia tak mau. Jadi Imam Bukhari banyak menolak pendapat Murji'ah yang ada banding dengan Mu'tazilah tu, fahaman Murji'ah ni lebih bahaya. Jadi daripada hadis terjematul bab dan ayat yang ada di bawah ini, dan juga seterusnya ada hadis Imam Bukhari masukkan di sini, itu semuanya Imam Bukhari nak menyatakan umurul iman. Iman masih ada lagi kaitan dengan banyak amalan yang boleh menambahkan ataupun menyempurnakan iman. Kita baca hadis. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال riwayat daripada Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman mempunyai lebih daripada 60 cabang. Bid'un, kalimah bid'un ni digunakan bagi angka 3 hingga 9. Jadi bila sebut kata bid'un wa sittun, 63 hingga 69. Dan ada juga wafi riwayatin, dalam riwayat lain ada sebut bid'u wa sab'un, tidak 60. Riwayat lain ada sebut 70 pun ada. Jadi kenapa ada perbezaan riwayat begitu? Tidak satu saja bid'un wa sittun kah, ataupun bid'u wa sab'un sajakah? Kenapa jadi dua berbeza? Jadi muhaddisin bagi jawapan bagi iskal itu, katanya muhaddisin wahyu sentiasa turun ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada mulanya Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara ada kaitan dengan iman ni dalam bilangan bid'un wa sittun. Kemudian makin hari makin tambah, ada pula penambahan di situlah jadi bid'un wa sab'un. Jadi sebenarnya muhaddisin kata di sini bukan nak bilang, bukannya mustahak angka tu. Sebenarnya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan perkara-perkara yang ada kaitan dengan iman ni masih ada lagi banyak, begitu banyak. Jadi 63 ataupun 73 dan sebagainya, itu hanya untuk mudah faham bagi kita itu saja. Dan hadis ini juga menunjukkan iman adalah murakkab. Iman cantum dengan 63 perkara. Jadi daripada hadis ni, mafhum hadis ni juga Imam Bukhari dah istidlal iman adalah murakkab. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan haya, sifat malu itu adalah syu'batun, satu cabang. Syu'batun ada tanwin, at-tanwinu lit-ta'zimi. Tanwin di sini nahwiyin kata at-tanwinu lit-ta'zim. Tanwin ni beri maksud ta'zim, mengagungkan. Jadi daripada tanwin itu boleh terjemah wal haya'u syu'batun, ay syu'batun azimatun minal iman. Dan sifat haya itu dianggap satu syu'bah, satu cabang yang begitu besar, yang begitu agung daripada iman. Ataupun haya itu sebahagian, satu cabang daripada bahagian iman. Jadi daripada bahagian iman, cabang iman ada 60 lebih, 70 lebih. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengkhususkan haya. Sebenarnya haya juga termasuk di antara bid'un wa sittun, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam khususkan bersabda di sini wal haya'u syu'batun minal iman, sebab haya ni satu sifat, satu amalan yang begitu penting bagi seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila seseorang itu mempunyai sifat haya,
dia akan selamat daripada pelbagai dosa kerana ada sifat malu. Dia akan tinggal buat dosa, akan tinggal zina, curi, minum arak dan sebagainya. Jadi sama ada dia malu dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun malu sesama manusia. Dengan adanya sifat haya itu, dia akan dapat jauhi diri daripada perkara-perkara yang tidak elok. Jadi yang bermaksud di sini dengan al-haya, malu dalam hadis ini, yaitu pertama malu mengerjakan kejahatan dan segala perbuatan yang hina. Disebabkan ada sifat malu, seseorang itu akan tinggal semua itu. Dan juga yang kedua, maksud malu di sini, seseorang itu akan malu daripada tertinggal dalam mengerjakan kebaikan dan perkara-perkara yang mempunyai kemuliaan. Jadi malu seperti itulah menjaga manusia daripada kejahatan dan juga membawa manusia ke arah kesejahteraan. Jadi sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam khususkan amalan haya dalam hadis ini. Jadi kesimpulannya daripada terjemahan bab umuril iman dan sebagai dalil, Imam Bukhari masukkan ayat tadi dan hadis ini. Itu semuanya maksud sebenar daripada Imam Bukhari. Dia hendak menyatakan iman masih mempunyai beberapa perkara yang ada kaitan dengan iman. Dan pokok utama sekali Imam Bukhari di sini istidlal iman adalah murakkab. Itu tujuan utama Imam Bukhari di sini. Bab yang keempat, babun al-muslimun man salimat muslimuna bil lisanihi wa yadihi. Bab ini pula menceritakan orang Islam yang sebenar, al-muslimun ay al-muslimul haqiqiyyu. Muslim sebenar adalah man salimal muslimuna, mereka yang mana orang-orang Islam itu selamat sejahtera bil lisanihi wa yadihi, daripada kejahatan lidahnya dan juga daripada gangguan menyusahkan daripada tangan dia. Jadi apabila orang Islam ramai selamat daripada lidah dan tangan dia, orang itulah dianggap orang Islam yang sempurna. Jadi di bawah ini ada hadis. Jadi Imam Bukhari nampaknya di sini terjematul bab dia buat dengan potongan hadis yang ada di bawah. Haddatsana Adam bin Abi Yasin qala haddatsana Syu'bah an Abdullah bin Abi Safari wa Ismail an Sya'bi Imam Amir Sya'bi. Tanda di situ sebab bawah Imam Bukhari akan sebut nama dia pula Amir. Jadi sama, Sya'bi, Amir sama. An Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi sebenarnya menyusahkan orang lain melalui
dan tangan ni tidak khusus kepada orang Islam saja. Jadi tidak kata dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak boleh menyusahkan orang Islam dengan lidah kita dan dengan tangan kita. Itu tidak bermaksud yang kita kata sebaliknya, kata orang kafir tak apa, kita boleh menyusahkan dia dan sebagainya. Tidak boleh ambil maksudnya sebalik itu. Jadi sebenarnya sama ada orang kafir ataupun tidak, kata manusia dengan binatang pun tak boleh kita buat nyusah, sama ada dengan menggunakan tangan kita ataupun lidah kita, apalagi dengan orang Islam. Jadi mengkhususkan orang Islam dalam hadis ini, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan keagungan orang Islam itu saja. Daripada situ tidak membawa maksud kalau tidak orang Islam boleh kita menyusahkan dengan lidah dan tangan, tidak maksud begitu. Dan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendulukan lisan daripada yad. Jadi selamat daripada lidah dan tangan. Sebut dalam hadis ini lidah dulu daripada tangan. Itu menunjukkan menyusahkan orang lain dengan lidah ni lebih mudah daripada menyusahkan dengan tangan. Jadi kita nak pukul seseorang ni, kita tidak cepat, lambat sikit, dan ambil tindakan dengan tangan. Dengan lidah ni cepat, nak caci ke, nak maki ke, ataupun kita jelek sama orang, orang tak suka, kita pun jelek dia, kawan tu sakit hati juga dengan kita. Jadi lidah ni lebih cepat menyusahkan orang daripada tangan. Jadi itu sebab hadisin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam muqaddam, dulukan lisan daripada yad. Dan juga muhaddisin bagi tahu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut min lisanihi, tidak sebut min kalamihi, sebab kalam ni bila seseorang itu ucap, barulah yang ada hadapan tu dapat kesusahan. Lisan ni tidak bunyi, tidak ada keluar apa-apa ucapan pun boleh menyusahkan orang lain. Seperti saya kata tadi, jelek orang, jadi tak bunyi suara pun, orang depan tu kalau tak suka dengan dia buat macam tu akan sakit hati juga. Jadi sebab tu sebut bil lisanihi di sini. Wal muhajiru ay wal muhajirul haqiqi, muhajir yang sebenar ni, man hajara ay taraka, orang yang tinggalkan mana Allah anhu, perkara-perkara yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala larang daripadanya. Jadi muhajir ni biasanya kita faham mereka yang hijrah daripada Mekah ke Habsyah, ataupun mereka yang hijrah daripada Mekah ke Madinah. Jadi itu memang muhajir. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi ingat sahabat-sahabat selepas mereka tiba di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ni wal muhajiru man hajara mana Allah anhu ni ada sebab dia. Sebabnya masa sahabat-sahabat diperintah hijrah ni, masa itu hijrah dianggap amalan wajib, fardu
hijrah daripada Mekah ke Madinah untuk dapat melepaskan diri daripada ancaman orang kafir. Jadi nak hijrah pula bukan mudah. Masa itu susah nak keluar daripada Mekah, nak lepas diri daripada genggaman orang kafir. Nak hijrah pergi Madinah ni bukan senang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbang yang mana sahabat-sahabat susah payah dapat hijrah sampai Madinah ni, mereka anggap mereka dah pun dapat tunai satu amalan yang begitu hebat, dan kemudian mereka akan lupa, lalai dan sebagainya daripada amalan-amalan yang lain. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tambih, memberi peringatan kepada kaum Muhajir dengan sabdaan ini, dan Nabi SAW nak bagi ingat kepada mereka hanya hijrah daripada Mekah ke Madinah ni tidak cukup lagi, tidak memadai dengan hanya hijrah begitu. Jadi setelah hijrah, yang pentingnya kena menjauhi diri daripada dosa-dosa dan juga daripada larangan Allah, barulah akan dapat maksud sebenar hijrah itu. Dan juga satu lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal muhajiru man hajara Allahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tenangkan hati-hati mereka yang masih lekat lagi di Mekah, tidak mampu nak hijrah ke Madinah. Takut mereka sedih, susah hati, mereka anggap kita ni tidak dapat tunaikan satu tanggungjawab besar, satu amalan wajib fardu. Masa itu kita tak mampu nak laksana, jadi mereka akan sedih, kecewa dan sebagainya. Jadi Nabi SAW bersabda hadis ni, wal muhajiru man hajara Allahu anhu, walaupun tidak dapat hijrah daripada Makkah ke Madinah, asalkan orang itu boleh tinggal buat dosa, menjauhi diri daripada buat dosa-dosa, itu pun dikira muhajir juga. Qala Abu Abdullah Al-Bukhari, kunyah bagi Imam Bukhari. Imam Bukhari kata, wa qala Abu Muawiyah, dan Abu Muawiyah kata. Siapa Abu Muawiyah? Minggu akhir sebelum kita cuti puasa baru, saya dah bagi penjelasan lanjut tentang Abu Muawiyah. Jadi Abu Muawiyah ni dianggap seorang rawi ahlul bid'ah wal ahwa, dan Imam Abu Dawud kata Abu Muawiyah ni raisul murji'ah. Jadi kenapa Imam Bukhari ambil riwayat daripada raisul murji'ah ahlul bid'ah wal ahwa? Itu dah cerita dulu. Ingat lagi? Haddatsana Dawud an Amir. Amir ni Amir Syabi yang saya sebut anda tadi, Syabi. Qala Abu Muawiyah kata, Dawud menceritakan kami daripada Amir. Qala Amir kata, sami'tu Abdullah, saya dengar Abdullah siapa? Abdullah bin Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Jadi Imam Bukhari di sini masukkan dua ta'liq. Satu, qala Abu Muawiyah haddatsana Dawud an Amir,
qala sami'tu Abdullah 'an Nabi sampai situ itu satu tahlil. Wa qala Abdul A'la sampai akhir 'an Nabi pula itu satu tahlil. Apa sebab Imam Bukhari masukkan dua tahlil ni di sini? Ada sebab Imam Bukhari masuk ni. Jadi kita tengok balik sanad pertama, wa Ismail an Sya'bi an Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ Sya'bi daripada Abdullah bin Amr ni menggunakan menggunakan kalimah an. Bila dalam sanad gunaan an ni biasanya boleh jadi tadlis di situ. Jadi tadlis ni maksudnya seorang rawi dia sebut nama tu guru pada tu guru dia, kemudian dia tak sebut tu guru dia sebenar, dia lupa langkah. Ada sebab-sebab tertentu dia buat begitu. Jadi maksudnya bila ada tadlis dalam sanad, mana dia rawi itu tidak ada sama, tidak ada dengar hadis daripada guru itu. Yang sebenar dia dengar daripada orang lain, dia sebut pula guru pada guru. Jadi boleh berlaku macam tu. Itu daripada an-anah, sanad an-anah. Jadi di sini ada Sya'bi an Abdullah bin Amr, daripada situ boleh jadi ragu-ragu Sya'bi ini dengar ke tidak daripada Abdullah bin Amr. Jadi Imam Bukhari masukkan ta'liq ini, haddatsana Dawud an Amirin. Amir ni siapa? Amir Sya'bi. Qala Amir kata sami'tu Abdullah, saya dengar daripada Abdullah. Maknanya dah ada penjelasan tasrih di situ. Imam Amir Sya'bi ni dia sendiri dengar daripada Abdullah bin Amr. Itu satu di sini menyatakan. Yang kedua dengan ta'liq, yang kedua qala Abdul A'la ni, tengok di situ an Amirin an Abdullah. Amir ni riwayat daripada Abdullah. Abdullah ni kalau dalam sanad-sanad hadis sebut kata Abdullah saja, biasanya ambil maksud Abdullah bin Mas'ud, tidak bin lain, Abdullah bin Mas'ud. Jadi Imam Bukhari di sini hilangkan ragu-ragu dengan hanya sebut an Amir an Abdullah ni. Lagu orang faham di sini Abdullah ni Abdullah bin Mas'ud. Jadi Imam Bukhari nak bagi ingat Abdullah ni di sini bukan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah ni Abdullah yang mana Sya'bi dalam sanad atas sekali. Sya'bi an Abdullah bin Amr, dia dah Abdullah bin Amr, bukan Abdullah bin Mas'ud. Jadi setiap tulisan daripada Imam Bukhari ini ada makna. Kalau kita baca saja hadis kita dah faham. Lepas daripada itu kita pun baca saja qala Abu Abdullah wa qala Abu Muawiyah haddatsana Dawud an Amir qala sami'tu Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca sanad itu saja, mungkin kita tak dapat bayang apa yang sepatutnya kita nampak supas hari. Itu kita akan dapat faham daripada penjelasan ulama muhaddisin. Jadi bila dalam sanad sebut dengan an, di situ ada dua ihtimal.
boleh jadi sanad itu ittisal ataupun inqita. Kalau Syabi itu Amir itu betul-betul dengar daripada Abdullah bin Amr, boleh jadi ittisal. Kalau dia nusuk di situ rawi yang dia dengar sebenar, kemudian dia pergi sebut Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, boleh jadi di situ inqita. Jadi Imam Bukhari nak bagi hilang ihtimal di sini, dia masukkan ta'liq dua ta'liq ni. Jadi maksud Imam Bukhari Amir yang sebut dalam ta'liq ni bukan orang lain, Amir Syabi. Syabi yang mana dah sebut dalam sanad tadi yang riwayat daripada Abdullah bin Amr. Di situ gunaan mu'an'an. Jadi Imam Bukhari nak bagi peringatan sanad yang dah sebut Syabi di situ, dia ada sama daripada Abdullah bin Amr. Dan dalam sanad pertama sebut Syabi saja, nama dia tidak sebut. Jadi dalam ta'liq ni ada sebut nama. Itu satu tasrih daripada Imam Bukhari. Jadi daripada dua ta'liq tadi dapat dua faedah. Satu, sama Syabi daripada Abdullah bin Amr. Yang kedua, dapat tahu nama Imam Syabi itu, iaitu Amir. Babun ayyul islami afdalu. Bab ini menceritakan Islam yang manakah afdal. Afdalu ay aktsaru sawaban indallah, lebih banyak pahala di sisi Allah. Maksudnya amalan Islam yang manakah dikira banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kaidah nahwu, apabila kalimah ayyun masuk di atas satu-satu kalimah, di situ akan bawa maksud soalan. Di situ hendak menjawab tentang afrad, bahagian-bahagian. Jadi bila guna ayyun cantum dengan al-Islam, ayyul islami, maksudnya ayyu afradil Islam. Ayyul islami ay ayyu afradil Islami afdalu ay aktsaru thawaban indallah. Jadi afrad Islam, bahagian Islam yang mana dikira lebih banyak pahala. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال أبو موسى أشعري نبي عبد الله بن قيس قال أبو موسى أشعري kata قالوا mereka sahabat-sahabat kata, yakni tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyul islami afdalu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kata, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hadis yang sama tadi juga Imam Bukhari bawa di sini.
Jadi dalam bab dulu bila sebut al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, daripada bab itu boleh jadi satu ragu-ragu seolah-olah bab al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, bab dulu itu seolah-olah menyokong kepada pendapat Khawarij ataupun Mu'tazilah. Sebab orang menyusahkan orang Islam melalui lidah dan tangan, itu tidak dianggap Muslim. Jadi bila maksud hadis itu bawa ke situ, mungkin Khawarij dengan Mu'tazilah anggap hadis ini menjadi penyokong bagi mereka. Jadi bila seseorang menyusahkan orang Islam, dia tu dah keluar daripada Islam, tidak Muslim lagi. Jadi Khawarij ni fahaman dia, apabila seseorang buat dosa besar, seperti mana menyusahkan orang Islam menggunakan lidah dan tangan, bila berlaku dosa besar itu, orang tu dah kharij anil Islam, dah keluar daripada Islam. Dan bila orang yang menyusahkan orang lain dengan lidah dan tangan, dia tu masih lagi tidak dinamakan Islam, dia akan kekal dalam neraka dan sebagainya. Itu aman Mu'tazilah pula. Jadi daripada bab dulu, takut-takutnya Imam Bukhari dia takut menjadi penyokong kepada Khawarij dan Mu'tazilah. Jadi dia masuk lagi bab ini, Islam yang manakah Islam yang afdal. Jadi daripada ayat Islam ni, Imam Bukhari menyatakan Islam juga ada darajat dia. Jadi orang Islam juga mempunyai darajat. Maknanya orang Islam yang mempunyai Islam yang sempurna, orang Islam yang mempunyai Islam kurang sempurna. Jadi daripada sini Imam Bukhari menyatakan ada a'la darjah Islam dan juga adna darjah Islam. Walaupun seseorang itu dia ada kekurangan dalam segi amalan, dia tidak akan keluar daripada iman dan Islam. Yang itu Imam Bukhari